InsyaAllah kita isi program pada petang ini dengan kita sama-sama baca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kiram ashabi rizal bisya'ilahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wartanzun nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, ini hari akhirat, dan takutlah kamu kepada Allah taala kerana semuanya Allah taala itu Maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa wal ifadatu istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha amradatillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah yang semati mulakan fadil tuan-tuan imam, punya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat bahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan rahmat daripada Allah kita dapat bersama sekali lagi pada minggu ini, pada hari ini insya-Allah. Kita sambung sedikit lagi pembahasan berkenaan kaifiat orang yang menuju kepada kematian dan kesalahan kelakuan mereka itu pada demikian. Berkata oleh musannaf, an wan nafsu majmu'atun fi sadri bisirraini. Nafas itu berhimpun dan berkumpul pada dada seseorang daripada hamba Allah Ta'ala itu kerana dua rahsia. Ada dua rahsia ketika nafas atau roh berkumpul di dada seseorang yang akan meninggal dunia. Ahaduhuma, salah satu daripada keduanya, innal amra azim qad daqa sadruhu bin nafsi mujtami'at fih. Sesungguhnya pekerjaan masa itu ialah satu pekerjaan yang besar ataupun satu urusan yang besar, di mana masa itu dada telah menjadi sempit. Qad daqa sadruhu, dada telah menjadi sempit. Kerana apa? Kerana nyawa berkumpul kat dada masa itulah. Kerana malaikat akan menarik nyawa hamba tadi. Ala tara innal insan iza asabahu darbatun fi sadri baqiya madhushan fataratan la yaqdiru ala kalam. Bukankah engkau melihat ataupun tidakkah engkau melihat apabila seseorang manusia itu apabila dipukul akan dadanya, apabila seorang itu dipukul kat dadanya, sudah tentu kamu dapati hamba tadi dalam keadaan sesak ataupun sempit nyawa dia.
Kerana sukarnya untuk bernafas. Dan ada masanya fataratan la yuqdiru 'alal kalam. Ada masanya dia susah untuk nak bercakap. Kenapa? Kerana dalam keadaan sempit nyawa dia. Kalau tuan-tuan lihat, kalau orang itu dipukul pada selain daripada bahagian dada oleh seseorang yang lain, maka sudah tentu orang itu ada masanya boleh berkata-kata lagi ataupun boleh bergerak-gerak dan sebagainya, kan? Dan boleh berbicara. Tapi kalau seseorang itu dipukul di dadanya dengan pukulan yang kuat, maka sudah tentu seorang itu sukar untuk berbicara dan berkata-kata. Macam tu. Jadi kemudian wa kullu mat'una yata'anu bi yasutu illa mat'unu sadri. Dan setiap yang dihentam, setiap yang dipukul ataupun dihentam, yang mana hentaman tadi terkena pada dada, maka sesungguhnya sudah tentu orang yang dipukul itu dalam keadaan jatuh, tersungkurlah. Ghairu taswit, dengan tanpa dia dapat bersuara lagi, dengan tanpa dia dapat bersuara. Ini nak gambarkan kepada suasana yang berlakulah kepada orang-orang yang akan meninggal dunia apabila malaikat itu memukul ke dadanya. Kerana ada sebahagian pada manusia ini, terutamanya orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah, ketika nyawanya akan ditarik oleh malaikat maut, maka malaikat maut itu akan memukul di dada dia dengan pukulan yang kuat. Bila dipukul di dadanya, maka sudah tentu sesak nafasnya dan sukar untuk bernafas. Dan masa itulah malaikat tadi akan menarik nyawa dia dalam keadaan tragis lah macam tu. Sukar nak digambarkan keadaan yang begitu. Okey, ini rahsia yang pertama. Kemudian rahsia yang kedua, wa amma sirrul akhirah fali anna allazi fihi harakatus saut mundafi'ah minal hararah al-ghaziziyah fasara nafsuhu mutaghayyirul halaini halul intifa' wal burudah. Adapun rahsia yang kedua, apabila nyawa tadi dihimpun ataupun dikumpulkan di dada, maka kita dapati bahawa tubuh seseorang tadi sudah tentu dia akan dalam keadaan, kan, tubuhnya dalam keadaan cepat panas, kan, nalurinya dalam keadaan panas. Maka jadilah masa itu dirinya akan berada dalam dua keadaan. Berada dalam keadaan dua keadaan lah, di mana akan suasana berlakunya, orang kata, perubahan suhu badan dia. Perubahan suhu badannya ketika dalam keadaan nyawa dia tadi dah berada di dada dia ataupun dipukul di dada dia, macam tu. Jadi akan berlaku pada dua keadaan pada dia. Pertama, halul irtifa' wal burudah. Pertama, dalam keadaan nafas dia naik turun, ataupun dalam keadaan nafasnya tadi ataupun badan dalam keadaan dingin, macam tu. Dan masa tu akan hilanglah kedinginan pada badan dia. Badan tak didinginlah, maka badannya tidak lagi panas tetapi dalam keadaan dingin. Dan ketika dalam keadaan tadi, maka berlakulah, orang kata, beberapa keadaan kepada si mati ataupun orang yang nak meninggal dunia tadi. Maka setengah daripada orang yang nak meninggal dunia itu, ada riwayat menyatakan bahawa, kata Imam Qurtubi sebut dalam kitab ini, iaitu kitabnya At-Tazkirah fi Ahwal Mauta wa Umul Akhirah. Minhum, dia kata setengah daripada mereka itu, dia kata may yata'anuhu al-malaku hina izin biharbatin masmumah. Sebahagian daripada mereka yang nak meninggal dunia tadi, maka mereka itu ditusuk ataupun ditikam oleh malaikat maut pada ketika itu dengan tombak yang beracun, dengan tombak yang beracun, biharbatin masmumah. Sebahagian daripada orang yang meninggal dunia tadi, ketika dia nak meninggal dunia itu, ada sebahagian mereka tadi ditusuk dengan tombak yang beracun. Kemudian ada sebahagian pula mereka itu qad sakat sama minan nar. Sebahagian daripada mereka itu pula ada yang diberi minum dengan minuman beracun, minuman beracun daripada neraka. Ini suasana keadaan lah.
yang berlaku kepada orang yang nak meninggal dunia tadi, mengikut kepada amalan-amalan masing-masing. Itu sebahagian daripada mereka. Ada yang ditusuk dengan tusukan ataupun tikaman dengan tombak beracun, dan ada yang diberi minum ketika nak meninggal dunia itu dalam keadaan diberi minum dengan minuman beracun, dan ketika itulah maka rohnya akan mengalir keluarlah dan melimpah keluar. Fatufidu kharijah. Kemudian apabila rohnya tadi dah mula mengalir keluar, payak khuzul malaku fi yadihi, kemudian diambil akan rohnya oleh para malaikat, kan? Kemudian roh tadi dalam keadaan bergetar, kan? Seolah-olahnya diumpamakan seperti air raksa seukuran belalang, kan? Dan masa itu pula nyawa tadi akan ditarik dan diterima dan dibawa kepada malaikat Zabaniyah. Ni nak gambar kepada kita suasana keadaan tadilah. Tapi kita tak nampak lah benda tu, tak nampak lah. Ni benda ni di alam gaib, di alam roh. Kita tak nampak, kita hanya nampak dari segi zahiriat apa yang berlaku kepada si mati saja. Tetapi hakikat yang di sebalik daripada kejadian itu, kan, yang terhijab pada pandangan manusia, jadi kita tak nampak lah. Ini disebut oleh Imam Qurtubi. Kemudian Imam Qurtubi juga menyatakan bahawa wa minal mauti man tahziba nafsahu ruwaida. Setengah daripada orang meninggal dunia tadi, nak meninggal dunia tadi, mereka itu ditarik nyawa dia dengan secara perlahan-lahan. Ruwaida ni tarik nyawa ni secara perlahan. Tadi suasana dalam keadaan tragis, ini dalam keadaan perlahan, sehingga terpusatlah segala roh dan nyawa tadi fi hanjarah. Fi hanjarah mana tengkorakan, tengkorak lah, pada tengkorak dia. Kemudian tidak tersisa lagi akan nyawa tadi pada tengkorakan tadi bila dah berlaku persoalan yang seterusnya. Kemudian tidak tinggal lagi kecuali hanya beberapa cabang nyawa yang masih bersambung dengan jantung dia. Dan ketika itulah tuan-tuan, maka malaikat tadi akan mengambil dengan tombak tadi, lalu menombak ataupun menyucuk dengan tombaknya dengan tombak yang telah pun disifatkan di atas, kan? Ini disebut oleh Imam Qurtubi lah dalam kitab dia. Jadi maknanya di kalangan orang yang tak beriman tadi pun dalam keadaan begitu, dan keadaan beriman pun begitu, tapi suasana orang beriman tu agak berbeza sedikit berbanding dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah, macam tu. Cuma kata musannif, dia kata qala Syekh al-Muallif, telah berkatalah oleh pengarang, dia kata lam ajidu li hazihi harbah fil akhbar, kan? Tidak aku dapati akan cerita berkenaan dengan tombak ini, kata Imam Qurtubi, di dalam hadis-hadis yang telah disebutkan, kecuali hadis yang disebutkan oleh Abu Naim Al-Hafiz. Jadi cerita berkenaan dengan tombak tadi, kan, walaupun disebut di atas tadi, kata Imam Qurtubi, dia kata aku tak dapati sumber yang sahih. Aku tak dapati sumber yang sahih berkenaan dengan tombak tadi. Dia kata la ajidu hazil harbah fil akhbar zukira ila ma zukiruhu Abu Naim Al-Hafiz. Aku tak dapati akan cerita berkenaan tombak ini dalam hadis-hadis kecuali apa yang disebutkan oleh Abu Naim Al-Hafiz. Wallahu alam, tuan, berkenaan dengan kisah tadilah. Baik, kemudian ada satu riwayat pula menyatakan bahawa innal malakul mauti alaihi salatu wassalam harbatun tablughu ma bainal masyriq wal maghrib. Ada satu riwayat diterima daripada Ahmad bin Abdullah bin Mahmud, haddatsana daripada Muhammad bin Ahmad bin Yahya, haddatsana Salamah bin Syaibun, kemudian haddatsana min Walid bin Muslim, kemudian haddatsana min Sur bin Yazid bin Khalid, dan seterusnya. Dia kata bahawa sesungguhnya malaikat maut itu mempunyai tombak yang panjangnya tablughu ma bainal masyriq wal maghrib. Panjangnya di antara timur dengan barat. Ada orang menyatakan pula sungguhnya malaikat maut itu mempunyai tombak yang panjangnya di antara timur dengan maghrib, barat dan timur lah. Kemudian fa iza in qada ajalun Abdullah minad dunya daraba ra'suhu fi tilkal harbah.
Kemudian apabila sampai seseorang itu akan nyawa dia, ajal dia, daripada hamba di kalangan hamba dunia tadi, maka lalu dipukul akan kepalanya dengan tombak tadi. Daraba ra'sahu fi tilkal harbah. Lalu dipukul akan kepalanya dengan tombak yang tersebutkan tadilah, yang panjangnya antara timur dengan barat. Kemudian waqala, kemudian berkata malaikat, dia kata al-an yazuru bika ashkarul amwat. Dia kata, sekarang ini kamu diajak kepada golongan-golongan orang yang telah mati. Sekarang ni kamu diajak ataupun ditarik masuk dalam kumpulan orang-orang yang telah mati ataupun orang-orang yang telah meninggal dunia. Ini satu riwayat lah. Ini nak menyatakan pada kita bahawa adanya tombak itu. Ada tombak tadi lah yang panjang antara timur dengan barat. Tetapi tombak tadi tak digunakan untuk menusuk hamba tadi. Tetapi hanya digunakan daraba ra'sa tilkal harbah, tetapi hanya digunakan untuk memukul kepala si hamba tadi yang akan meninggal dunia. Kemudian lalu diajak untuk berkunjung ke dalam golongan ataupun rombongan orang-orang yang akan meninggal dunia ataupun orang yang mati. Baik. Kemudian diriwayatkan pula daripada Sulaiman bin Mahir Al-Kalabi. Al-Kalabi dia kata, qala berkata, telah hadirlah Malik bin Anas. Hudirat Malik bin Anas wa atahu rajulun. Satu hari hadirlah Malik bin Anas, dan bersama dengan Malik bin Anas itu seorang laki-laki. Lalu dia berkata, lalu dia berkata, ya Aba Abdullah. Ya Abdullah. Ini gelaran kepada Malik bin Anas. Dia kata, apa kata dia? Kata, al-baragis amlakul maut yakbidu arwahuha. Al-baragis malakul maut yakbidu arwahuha. Kutu-kutu, dia kata, kutu-kutu, adakah kutu-kutu tadi ditarik nyawanya oleh malaikat maut? Dia kata. Ini pertanyaan daripada seorang lelaki tadi kepada Malik bin Anas. Wahai Malik bin Anas, dia kata, adakah kutu-kutu tahu kan binatang yang kecil-kecil kan? Kecil-kecil yang gatal-gatal kan? Kutu-kutu kan? Jadi adakah kutu-kutu tadi ditarik nyawanya oleh malaikat maut juga, sebagaimana manusia ditarik akan malaikat maut nyawa mereka? Lalu apa yang berlaku kepada Malik bin Anas? Dia kata, lalu dia pun menundukkan kepala. Dia tundukkan kepala dalam keadaan tunduk kepala yang panjang, di mana termenung je kan? Dia termenung tadi. Summa qala, kemudian dia berkata, laha nafsun, adakah bagi dia itu ada nyawa? Adakah baginya kutu-kutu tak adakah nyawa? Lalu lelaki tadi berkata, na'am, ya. Lalu dia berkata, malakul maut yakbidu ruha. Maka malaikat maut akan mencabut, akan nyuh akan roh dia. Maknanya nyawa-nyawa kutu-kutu ataupun binatang-binatang yang kecil juga, selagi mana mereka mempunyai nyawa, maka sudah tentu yang akan menarik nyawanya adalah malaikat maut jugalah. Betul. Sebagaimana manusia ditarik nyawanya oleh malaikat maut. Habis tentang bab tadi. Seterusnya kita masuk bab yang lain. Bab yang ke-23, babu ma jaa fi sifatil malakil maut inda qabdi ruhil mu'min wal kafir. Bab pada menyatakan sifat malaikat maut ketika menarik akan ruh orang yang beriman dan orang yang kafir. Bagaimanakah sifat malaikat maut? Rupa malaikat maut, tuan-tuan, ketika dia menyarik nyawa orang yang beriman dan orang yang kafir. Diriwayatkan daripada Akramah annahu qala, berkata ia, dia kata, raaitu fi ba'di suhufi shish anna Adam alaihi salatu wasalam qala ya rabbi arini malakul maut hatta anzur ilaihi. Diriwayatkan dalam sebahagian daripada suhuf Shish, Nabi Shish alaihi salam, di mana Nabi Adam alaihi salam telah suatu hari telah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, ya rabbi, ya rab, wahai Tuhanku, arini malakul maut hatta anzur ilahi, tunjukkan oleh kamu ya Allah kepadaku akan malaikat maut sehingga aku boleh memandang kepadanya. Hatta anzuru ilaih, sehingga aku boleh lihat kepada dia. Kata Adam, Adam minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala menunjukkan akan rupa malaikat maut tadi
supaya aku dapat melihatnya. Lalu Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya, fa'uhiya Allah Ta'ala ilaih, inna lahu sifatun la taqdiru ala nazri ilaiha, sa'anzilu alaika fi suratu allati ya'ti biha anbiya wal mustafifin. Dia kata apa? Sesungguhnya bagi malaikat maut itu terdapat beberapa sifat. Bagi malaikat maut itu terdapat beberapa sifat yang mana tidak mampu untuk kamu memandang kepadanya. Kamu tak kuasa untuk melihat akan malaikat maut tadi. Tetapi dia kata, sa'anziluhu alaika, tetapi aku akan tunjukkan kepada engkau akan rupa dia sebagaimana ditunjukkan rupanya kepada para nabi dan juga golongan-golongan yang terpilih ataupun orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah pernah menurunkan malaikat maut ini, menunjukkan rupanya kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Lalu Allah Taala kemudian menurunkan malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Allah Taala menurunkan malaikat Mikail alaihissalam. Kemudian lalu diturunkan malaikat maut pula. Wa atahu malaikal maut fi suratul kibash. Kemudian Allah Taala menurunkan pula malaikat maut dengan rupa seekor kambing. Seekor kambing yang biru tua. Kan? Kemudian malaikat maut tadi qad nasyara min ajnahatihi arba'atu alafin janah. Kemudian malaikat maut tadi dia mengembangkan sayap dia, kan, sebanyak 4,000 sayap. Summa nasyara min ajnatihi. Kemudian malaikat maut tadi dia menghambarkan sayap dia, yang mana kadar sayap itu sebanyak 4,000 sayap. Minha janahun tajawazatul samawati wal ard. Setengah daripada sayap tadi panjangnya antara bumi dengan langit. Antara langit dengan bumi. Mana panjang tadi menjangkaui antara langit dengan bumi. Kemudian wa janahul ardina. Kemudian sebahagian daripada sayap tadi menjangkaui akan bumi. 7 lapisan bumi. Kemudian wajanahun tajawazu aqsal masyriq. Kemudian sebahagian daripada sayap tadi menjangkaui kepada ujung maghrib. Masyriq, timur lah. Mana sayuplah sampai ke timur. Kemudian sebahagian lagi tadi menjangkaui sayup sampailah ke barat. Kemudian wa iza baina yadayhi ard bima istamalat alaihi min al-jibal wasyuhul, kan, wal jin wal insil wal dawab. Kemudian apabila dia berdiri di hadapannya bumi, apabila dia duduk di depan bumi tadi, maka mencakupilah akan apa yang dilihat tadi segala gunung ganang, segala lembah-lembah, segala hutan, segala jin dan segala manusia, segala binatang-binatang, semuanya berada di depan dia. Wa iza baina yadayhi, apabila dia duduk depan tadi, kan, jadi malaikat maut tadi dia duduk depan bumi tadi, maka kan seolah seperti dia menghadap satu hidangan makanan. Satu hidangan makan, yang mana di dalam bumi itu terdapatnya jibal, gunung ganang. Kemudian terdapatnya asyuhul, terdapatnya lembah-lembah. Kemudian terdapatnya hutan-hutan, terdapatnya jin, manusia dan juga segala binatang-binatang. Wa ma hata bihi minal bihar. Kemudian begitu juga apa yang terdapat di depannya itu yang terdiri daripada laut pun juga. Kemudian segala benda-benda lain lah, kan? Semua itu adalah dalam keadaan pandangan sangat kecil kepada sudut pandangan malaikat maut tadi. Macam tu. Kemudian wa iza lahu uyunun la yaftahu ila fi mawdhil fatiha. Ada sebahagian daripada mata malaikat maut tadi yang mana mata tadi tidak dibuka kecuali pada tempat-tempat yang akan dibuka mata dia. Tadi sayap dia, sayap ada 4,000 sayap. Ada panjang timur ke barat, kan? Ada yang panjang sampai ke lapisan bumi dan sebagainya. Kemudian malaikat maut mempunyai uyun, ainin ataupun uyun, mana mata-mata. Dia ada banyak mata. La yaftiha illa fi mawadhi'i fatiha. Yang mana mata tadi tidak dibuka kecuali pada tempat-tempat yang akan dibuka akan mata dia. Mana ada tempat tertentu yang akan dibuka. Kemudian malaikat juga mempunyai sayap-sayap, kan, wa ajnihatun la yanshiruha illa fi
fi mawadi'i nashriha. Malaikat juga punya sayap-sayap yang tidak akan dibuka sayap tadi kecuali tempat-tempat yang sepatutnya dibuka akan sayap tadi. Kemudian ada juga sayap-sayap yang digunakan untuk memberi kabar gembira yang dihamparkan kepada golongan al-mustafifin. Al-mustafin mana orang-orang yang terpilih. Orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada sayap-sayap yang digunakan khas untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang dipilih oleh malaikat maut tadi ataupun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada pula sayap-sayap wa ajnahatun lil kufar. Ada pula sayap-sayap yang digunakan untuk orang kafir. Kan? Untuk beri kabar duka cita kepada orang yang kafir. Yang mana dalam sayap-sayap itu terdapatnya ada katakan as-safarid. Safarid mana besi-besi penusuk. Kemudian terdapat juga al-kalalib. Terdapatnya pengait-pengait. Kemudian terdapat al-maqarid. Terdapatnya gunting-gunting. Terdapatnya gunting-gunting, terdapatnya penusuk-penusuk, terdapatnya pengait-pengait yang digunakan untuk mengait ataupun menusuk kan ataupun menggunting orang-orang yang kafir yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa yang berlaku kepada Nabi Adam alaihissalam tentang fasaika Adam saqatan. Kemudian Nabi Adam pun pengsan. Bila ada cerita pada benda tadi, maka dia tunjukkan semua tadi kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka apa terjadi pada Adam tuan-tuan? Adam pun pingsan. Dalam satu tempoh yang lama. Kan anggaran dia kata ila mislatil kasa'ah min yaumis sabi'. Kan di mana Nabi Adam telah pingsan, yang mana tempohnya seumpama demikian waktu sehinggalah kepada hari yang ke-7. Maknanya contohnya dia pingsan pada pukul 12 tengah hari. Maka dia terjaga semula pada pukul 12 tengah hari pada hari yang ke-7. Pada hari yang ke-7 dia jaga daripada pingsan tadi. Kemudian apabila dia jaga daripada pingsan, summa afaka wa kana fi uruqihi az-za'farat. Kemudian apabila Nabi Adam telah pun terjaga daripada pingsan, maka dirasakan seolah-olah pada urat-urat leher dia, pada urat-urat daging dia seolah terdapatnya za'faran. Dia rasakan ada za'faran. Za'faran ini sejenis wangian lah tuan-tuan. Ini satu riwayat lah. Satu cerita berkenaan dengan malaikat maut ketika dia mencabut nyawa orang yang beriman dan golongan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada satu riwayat lagi daripada Abdullah bin Abbas. Inna Ibrahim Khalilur Rahman sa'ala malakul maut ayyariyahu kaifa yakbidu ruhul mu'minin. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas pula, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilur Rahman, satu hari dia bertanya kepada malaikat maut supaya malaikat maut tadi menunjukkan akan dirinya bagaimana dia akan menarik nyawa orang yang beriman. Kan satu hari Nabi Ibrahim berjumpa dengan malaikat maut dan minta malaikat maut menunjukkan bagaimanakah keadaan dirinya ketika dia mencabut ataupun menarik nyawa orang yang beriman. Dia apakah jawapan daripada malaikat maut? Dia kata faqala lahu isrif wajhaka anni. Dia kata palingkan mukamu daripada aku. Wahai Ibrahim, palingkan muka daripada aku. Fasurifa, maka lalu dia memalingkan mukanya daripada malaikat maut. Summa nazara ilaihi fara'ahu fi suratin syabun hasnul surah hasnul siap tibur rahihah husnul bashar. Kemudian apabila dia memandang semula muka dia kepada malaikat maut, dia paling balik, maka dia dapati malaikat maut itu rupa seorang pemuda yang bersangatan cantik wajah dia, kemudian bersangatan cantik pakaian dia, kemudian bersangatan harum bau dia. Dia kata faqala lahu, maka dikatakan baginya, dia kata wallah lau lam yalqi mu'min minasyururi syai'an siwa wajhaka fahu. Dia kata maka dia kata demi Allah, dia kata seandainya diperoleh oleh orang yang beriman daripada kegembiraan suasana ini selain daripada melihat pada engkau, nescaya memadalah. Maknanya
cukup kalau seandainya orang beriman tu dapat melihat akan muka malaikat maut itu tadi. Cukup. Kata tak dapat rezeki yang lain pun tak apa. Tak dapat suasana yang lain, syurga ke apa pun tak kisah. Mana bila nampak rupa malaikat maut tadi dengan rupa yang begitu cantik, maka dah rasa dah cukup lah tu. Rasa dah cukup. Ini nak menunjukkan pada kita tentang suasana keseronokan lah yang akan dialami oleh orang beriman tadi ketika dia melihat akan rupa malaikat maut tadi. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, dia kata summa qala lahu arini kaifa takbidu ruhul kafir. Kemudian malaikat anak Ibrahim pula dia kata pada malaikat maut, dia kata, wahai malaikat maut, tunjukkan pula akan aku bagaimana kau menarik akan ruh orang yang kafir pula. Bagaimana kalau kau tunjuk, kalau kau tarik rupa nyawa orang kafir pula. Tadi kau dah tunjukkan rupa kamu ketika kamu menarik orang beriman. Kamu tunjukkan rupa yang kamu yang sangat cantik, yang sangat tampan, lawa dan sebagainya, dengan bau yang sangat wangi. Sekarang tunjukkan pula suasana keadaan kalau kamu menarik ruh orang yang kafir dan tidak beriman. Apa yang berlaku tuan-tuan? Faqala lahu la tutiku zalika. Dia kata kau tak akan mampu menghadapinya. Kata malaikat maut, kau tak akan mampu wahai Ibrahim melihat akan diriku, dia kata. Lalu apa berkata Nabi Ibrahim? Dia kata qala bala arini. Bahkan tunjukkanlah, dia kata. Tak kisah, tunjukkanlah. Maka malaikat maut dia kata isrif wajhaka anni. Kemudian malaikat maut minta kepada Nabi Ibrahim supaya memalingkan muka dia daripada dia. Fasawrifa wajahu anhu. Kemudian dia memalingkan muka dia. Kemudian dia palingkan muka dia, dia tunjuk balik. Dia tengok balik pada malaikat maut. Summa nazalaihi faiza suratun insan aswad. Tiba-tiba apabila dia pandang semula muka dia dipalingkan muka dia semula kepada malaikat maut, maka dia dapati malaikat maut tadi dengan rupa seorang lelaki yang sangat hitam. Rupa yang sangat hitam. Kemudian rajulahu fil ardi. Kemudian dua kakinya terbenam kat bumi. Dua kakinya masuk ke dalam bumi. Kemudian waraksuhu fis sama. Kemudian kepalanya sampai ke langit. Kepala sampai ke langit. Dan rupa dia tadi adalah rupa yang sangat hodoh. Sangat hodoh, sangat buruk dan sebagainya. Kemudian di bawah tiap-tiap daripada rambutnya, tahta kullu sya'ratin min jasanihi, di bawah daripada tiap-tiap bulu ataupun rambut dia tadi, daripada tubuh badannya, terdapatnya api. Api yang membakar di bawah daripada bulu-bulu ataupun rambut-rambut yang terdapat pada tubuh badan kepada malaikat maut tadi. Faqala lahu, maka lalu berkatalah malaikat maut bagi dia pada Nabi Ibrahim AS, dia kata, wallah law lam yalki kafir minal azab minal iqab siwa nasratun ila syakhsika lakafahu. Dia kata, demi Allah, kalau seandainya diperolehi oleh orang yang kafir, kan, daripada orang kafir yang akan menerima azab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menilik kepada wajah malaikat maut yang buruk tadi, sudah tentu memadai dengan menilik kepada wajah tadi, dah cukup lah, gitu. Makna tak perlulah orang kata azab Allah Ta'ala dengan pedih yang sebagainya, tak perlu. Cukup hanya sekadar lihat kepada rupa malaikat maut pun mereka dah takut dah. Belum lagi menghadapi akan siksaan dalam neraka Jahanam yang akan disediakan kepada orang-orang yang kafir, yang tidak beriman, ataupun orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di sini nak gambarkan kepada kita suasana dan keadaan yang berlaku, kan, ketika roh tadi dicabut oleh malaikat maut. Jadi malaikat maut tu boleh berubah rupa dia. Ketika dia tarik nyawa orang beriman dalam keadaan begitu baik dan cantik rupa dia, bagus kan. Tapi bila dia tarik nyawa orang yang kafir yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dalam keadaan rupa hitam, kan, bengis, kan, kemudian kaki dia sampai ke lapisan bumi, kemudian kepala sampai ke lapisan langit. Mana tuan suasana yang keadaan menakutkan tuan. Itulah tuan gambarannya. Tetapi kita tak nampaklah benda tu, kan. Ini sebut dalam Imam Qurtubi dalam kitabnya tuan. Jadi sekadar itulah perbincangan kita pada petang ini. Mudah-mudahan dengan sedikit perbincangan yang kita berkongsi pada petang ini, insya-Allah sebanyak dapat meningkatkan pemahaman kita, menambahkan ilmu kita, sampai meningkatkan ketakwaan kita.
kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sama-samalah mengambil iktibar dan pengejaran terhadap apa yang kita bincangkan pada petang ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.